Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan pengurusi majelis yang merangkap penghulu bagi Mukim Tebing, Ustaz Asep kita. Kalau cantik boleh Ustaz, kita panggil Ustaz dia. Dia kalau kita pandang boleh hadir lebih pada Ustaz sebenarnya. Yang menghormati lagi kasihi sahabat amo, kawan seperjuangan amo, Esko Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan, Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Nasir bin Maksud. Yang menghormati lagi kasihi Timbalan NTD Dom Pekala Kubur Timbalan 2 Haji Pokloh kita, sahabat amo, saudara Kamazlan yang merupakan setiausaha kerja Majlis Tidak Kedong Kala Kubur yang merangkap bendahari bagi Dewan Pemuda PAS Kawasan Tumpak, serta tu ketua cawangan sini Kedating AJK dia, ketua pemuda, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, adik kakak yang dikasihi sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama pakat merakamkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada malam ini di Kedating majlis ceramah kelompok anjuran cawangan. Itu hebat tu, anjuran cawangan Kedating. Telah sekian lama hamba rasa hamba tidak mari ke pasti Kedating ni. Pada malam ini kami mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Nasir bin Maksud yang akan memberi ceramah kepada kita berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj yang mari daripada jauh baca. Jadi kalau kita duduk di Kedating ni tak terbit ramah sepas kala, tak penuh rewel ni, tak penuh pasti ni, tak semangat malah mana ada yang kecek ni. Ada, kita minta orang duduk luar tu pakat mari masuk lagi. Kalau muslimin pemuda tak saya masuk, kita suruh muslimah masuk duduk sebelah. Dan tidak, tak ada orang duduk. Banyak lagi ni masuk. Jadi semalam kita telah berceramah dah Patah Geting, ajuran pemuda negeri. Buat Patah Geting dan pada malam ni Kedah Geting. Kita melihat hari ni UMNO sibuk duduk gantung dego sekalian tumpak kita tengok. Dan sekolah-sekolah malam-malam dia bagi duit. Berat nak dia bagi duit lah dia.
Duit bantuan anak-anak sekolah miskin dia bagi duit. Dia tabur semati. Kalau 100 riyal sekali boleh, bila ni 400 riyal. Bui kita ambil lah, pasal duit itu duit rakyat. Kita senang ambil. Siapa kalian sehingga siapa kepekat, dia tidak mendesak kita. Kalau dia mendesak kita, suruh mengucap semula, kita jangan ambil. Mengucap cara lagu lain, jangan ambil. Kalau atas nama Islam, ambil. Atas nama Islam yang sebenar, ambil. Tak apa. Kalau dia suruh masuk Islam Hadawi, jangan. Jangan. Jadi lelah ni, kita bunyinya paksaan-paksaan itu tidak ada lagi. Tak berapa nak bunyi lagi. Tapi bahagian ngepeh itu, ngepeh lah. Itu kerja dia. Jadi kita mengharap ibu bapa lah, ya ada anak-anak. Duit itu memang duit KJL dulu di kementerian. Hak rakyat dah hasil daripada cukai dan juga apa-apa samen dan sebagainya. Hak naiklah dia tu, itu hak kita sebenarnya. Dia tak bui itu salahnya. Tak. Jadi kita mengharapkan kubu kuat kita di Kedah Keting ini dapat dikekalkan. Dia dapat mengembalikan semula keagungan kita sebelum 2004 dulu. 2004 kita lebih sikit. Majoriti di Peti ni lebih sikit. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan-puan, pemuda-pemuda, semua sekali muslimat, nisa dan sebagainya, kena bergerak dari rumah ke rumah, cari warga-warga, cari anak-anak dulu, memastikan mereka yang berada sekeliling kita dapat mengundi parti yang yang meletakkan asas dianya membangun bersama Islam, ataupun asas dianya Quran dan juga hadis. Berbanding dengan pihak sebelah lagi yang meletakkan kehidupan dia itu ialah sekular. Kita telah dengar ada ceramah lawyer telah memberi penjelasan berkaitan dengan undang-undang semalam, Kedah Patah Keting semalam. Bagaimana undang-undang negara kita dia telah letakkan agama Islam sebagai agama rasmi, dan cara mereka negara ialah cara sekular. Cara sekular iaitulah memisahkan agama daripada kehidupan. Agama tak boleh nak campur dengan pemerintahan. Syariat tak boleh buat. Hak dia buat juga lah ni, dia buat ruang-ruang hak tembung dengan sekular. Apa dia? Dia buat besar masjid, dia boleh buat. Dia boleh buat universiti Islam. Dia boleh buat apa jenis bank Islam. Dia boleh buat tabung haji. Tapi nak menegakkan hukum Allah, tak boleh. Sebab tu dia tak boleh duduk. Akhirnya dia buat satu lagi nama baru, iaitulah Islam Hadawi. Baru ada ruang boleh masuk ke sekular. Kalau tak pun nama lain, tak boleh nak masuk. Pasal ada bank dalam apa dia? Di dalam apa yang dinamakan di dalam syariat kita, di dalam hukum hakikat kita, dia tidak boleh. Di dalam pemerintahan ini dia tidak boleh berkompromi dengan mana-mana ajaran lain. Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah telah pun ditawarkan dengan jawatan untuk menjadi raja bagi memerintah negeri Mekah. Tetapi Nabi menolak. Kerana apa artinya menjadi raja kalau tidak boleh menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi telah ditawarkan kuasa, tapi Nabi tidak menerima tawaran tersebut. Ini jelas kepada kita bahawa 13 tahun Nabi duduk di Mekah, Nabi menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah, mengajak orang untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila 10 tahun lagi Nabi berada di Madinah, Nabi melaksanakan seluruhnya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kita dulu nak buat. Jadi sebelum 4 tahun sekali pilihan raya, kita menyebar Islam.
Nabi mula 13 tahun. Kita ni 4 tahun sekali. Sebelum pilihan raya, kita sebar Islam, sebar ke orang lain. Kita buat ceramah banyak, ceramah berkelompok, supaya semua di kalangan masyarakat kita faham dan kerti tentang apa dia yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat hari ini salah faham orang, khususnya orang yang tidak bersama-sama dengan perjuangan Islam kita ni, kita kata orang UMNO lah. UMNO lah dalam negara kita ni. Dia tak boleh nak faham Islam yang Nabi bawa ni. Dia nak faham Islam ni semaya, puasa, haji, zakat, suka terus. Itulah Islam. Ada. Walhal kita hendaklah memperjuangkan Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil masa walaupun 13 tahun, tapi masuk tahun ke-14 berhijrah, berjaya menegak daulah Islamiah selalu. Ini pelajaran yang paling utama. Ya, orang yang tidak belajar, dia terima Islamnya mengikut orang-orang hak wayak tu dia begitu je. Supaya Rasid Delani dia duk mari ceramah sebelum jadi orang PAH dulu. Dia terus tarik balik habis. Dia tipu belakang dia ceramah sebelum pada ni. Dia belik belakang dia ceramah sebelum pada ni. Dia tak royak hak sebenar. Dan sekarang ni dia telah kibarat kepada diri dia nya. Semua pelusuk pentas politik tempat dia ceramah mula, dia kena diulai balik ceramah semua sekali seluruh Malaysia. Dia ramai semua. Pesen dia dah, pesen orang nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila dia buat salah depan orang ramai, dia kena tarik balik depan orang ramai. Kenyataan dia untuk orang ramai. Kalau dia buat kenyataan surat khabar, dia kena tarik balik melalui surat khabar. Itu cara nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau orang pernah punah akidah dia kedai kopi, dia pernah kecek tak betul tentang Islam kedai kopi, dia kena tarik balik kata-kata dia di kedai kopi. Pak dia kecek. Supaya orang lain tahu buat apa. Payah weh. Sedang molek dah weh. Balik mula dah weh. Dia kena lagu tu. Kalau kita orang duduk sampai buruk lagi kita, hati kita boleh terima tu, maka orang duduk cerita sama kita. Maka kita menjadi orang yang diragui, dan juga kita menjadi orang yang tidak ada tempat dalam masyarakat. Bahkan agama tidak suka kita menjadi orang yang terus dianggap kekal dengan pahaman-pahaman yang tidak benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ini muslimin, pemuda-pemuda muslimat, kita semua kena faham sepenuh dengan Isra dan Mi'raj ini. Ustaz Syekh yang bahas panjang pada lepas ni, bahawa kenapa Nabi ni dijemput naik ke langit untuk menerima, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dengarlah, kita pernah dengarlah. Antaranya kalau Nabi itu ditipu dengan kesediaan amat sangat. Dah dia, isteri dia telah mati. Seorang yang mempunyai harta yang banyak, mati isteri dia, harta habis guna untuk berdakwah. Dan pak saudara dia memberi jaminan keselamatan dia. Orang kedebel di bandar Mekah mati juga. Nabi kemudian di akhir-akhirnya tidak turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dalam jarak masa yang agak panjang, lalu orang-orang kafir menghina Nabi dan juga tuduh Nabi Muhammad ni habis pucuk. Tak ada tak piti, tak ada dah. Orang yang jaga keselamatan tak ada dah. Lepas ni kita boleh kejar dia. Ada. Tapi Allah Ta'ala telah sebut dah. Orang-orang yang nak menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini, orang ini akan mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Supaya kita lah 2004 ni amanah kata kita kacau sikit lagi. Ada dua dom lagi. Hak beza. Mati seorang yang kacau semua. Okey. Tapi dah kehendak izin ke dia mereka, izin ke kita mereka. Dia masuk. Majoriti satu saja lagi ni. Dom hak kita ada kan. Beza 21 22 eh. 22 23. Beza dia nya. Tapi kita boleh mereka dengan amal damai. Tak ada seorang untuk wakil kita yang ditawar ke 450 juta seorang-seorang. Kalau berlaku tawar dia, UMNO tawar tu
Dia tidak guna nama UMNO, individu. Kita kawal. Ya Muhammad. Cikgu Ya macam. Dan juga kepada Ya Muhammad. Datuk Mak Daud Iraqi. Ini 49 juta tahu. Untuk balik masuk UMNO. Dan satu perkara lagi buat jenayah yang besar. Tuan-tuan sekalian, dia tiru tanda tangan Datuk Umar Mahmud. Dia kata Umar Mahmud ni balik UMNO, dia sanggup tanda tangan tak balik UMNO itu atas ke istana. Dia orang cerita dah mana. Tapi petang tersebut, pimpinan kita terlalu bimbang dan Datuk dipanggil untuk menghadap yang ke bawah duli pada petang hari, dan akhirnya dia kata ini bukan tanda tangan UMNO. Khianat dan jahatnya. Dan mau nak mereka cara betul, cara salah dia tak kira. Betul dia nak kau kuasa. Dia nak mari ke apa Kelantan? Nak mari Kelantan baru. Kelantan baru. Baru lagu mana lagi nak jadi baru. Nak suruh baru lagu mana lagi. Dia tak ada yang nak buat. Semalam Ustaz Wabidat dia Muhammad Zaki Bayhaqi sebut tu. Dia tak terpatut 40 tahun mula lagi. Kamu wahai UMNO, mu beranak cucu boleh tupak ni mu dah letak getok hopah buat. Kena reti kata. Zaman pemerintah Datuk Asri mula buat. Mula boleh pergi 5 tahun sama sedia pergi kerja sebagai balik sana. Tak ada getok lain kamu wahai UMNO tupak. Mu kena reti kata. Mu tidak kata aku kan nak palingan. Hak baru ni hak demo, hak lama hak kawan. Kalau nak bagi jangan. Tak pernah pun pimpinan kita bangkit, ukit bagi itu. Benda tu dibuat oleh Datuk Asri di zaman pemerintah Datuk Asri mula. Kita buat apa? Satu jabatan telah dibina oleh kerajaan apa? Ada yang bubuh ke situ? Ada. Dia naik lalu tu kerajaan baru. Impian menjadi kenyataan. Rupa-rupanya 40 tahun dia duduk mimpi. Dia nak buat getuk. Hak dekat. Ni baru jadi. Setelah sekian lama kita menderita jam di jalan raya jambatan dari Kota Baru. Minta maaf hari raya jangan pergi Kota Baru. Minta maaf hari Jumaat satu hari awal bulan jangan pergi. Orang pakat kerja duit gaji, orang pakat di supermarket pada akhir bulan awal bulan. Jodoh kata jodoh. Jam kotak tu. Pilih ada. Tak lepas, ni baru lepas. Zalim. Anak zalim. Kalau buat ada kata kita kena syukur kerana getok ni buat. Tapi lama dah kamu wahai UMNO kena buat getok. Mu ambil tahriznya, mu ambil cukai dengan aku, mu ambil duit kau tu. Sampai tak boleh mampu buat sikit, kena sikit. 100 riyal, tak pakai tadi ringgit kerja. 100 riyal. Semua kita bayar ke dia utama. Ambil pergi sipet dia. Sipet pasti bayar dia. Ini dia tuan sekalian. Ya kita nak sebut bagaimana kita kena khabar, kita kena ingat, lihat bagaimana keadaan yang berlaku tempat kita. Kita tidak bersuara. Dia sendiri pun tak bersuara mana pun. Dia tahu tu pasal khianat dia. Dia suka ni kita susah. Mudah 4 tahun sekali nak bagi tabung ni. Dia suka pergi ke laut dengan cara lama. Dia buat dolok orang mari nak ajar cara baru. Tapi dia lepas sikit. Dia suka orang nanai padi, nanai cara lama. Tidak macam Thailand. Dia tak saja ilmu sepenuhnya. Dia takut kita ni jadi jutawan toke-toke padi lama. Dia seluruhnya jual padi boleh untung dengan subsidi. Tanya orang nanai padi. Berapa orang boleh untung dengan keuntungan jual padi? Tak boleh untung. Bawa jual padi, modal padi, klik modal congok dengan buah kala, dengan gabudia, dengan ngacuk. Dia atas motif, kau boleh hutang ke tuan ialah buku tu. Pergi kau pernah tunjuk buku tu boleh subsidi. Kamu tahu sebab kamu mendapat ia ni. Kamu buat padi, mula-mula klik ngaji dulu. Kamu tak ada padi. Kamu nak tahu. Ini dia tuan sekalian. Untungnya duduk di buku pernah tu je. Ini dia. Dia tak suka orang kita ni nego jadi kaya-kaya. Dia suka lampai orang saja UMNO jadi jutawan untuk mewakili negara. Dia tak suka kita orang putih ni jadi jutawan toke-toke budu toke. Dia tak suka sebenarnya. Dia tak berbangga pasal bila semua buat kita kaya, kita nak apa lagi dengan kaya batik dia punya. Kita nak apa lagi dengan warga. Dia suka lagu ni. Dia suka di rumah kita lagu ni. Dia suka. Dia suka aku
kita lagu ni. Dia suka cara kita. Ini ucapan UMNO. Kita jangan beri kekayaan yang sempurna kepada mereka. Peluang perniagaan, peluang pertanian, peluang peternakan yang sepenuhnya sebagaimana negara-negara luar. Kerana mudah bila 4 tahun sekali. Bila kita mari tabur, kertas sena, daun sena, jujur akan turut kita. Royaklah gajah 5 pun 4 tahun sekali nak tibet kita tibet. Tapi kita yakin bila dia susah, dia miskin, 4 tahun sekali kita tabur piti, dia akan ngonek turut kita. Kita plasta mulut dia dengan 400 riyal, selah kain batik, baju cat dacing, habis gratis benda kita. Inilah yang dia buat kepada 13 negeri yang lain. Tolak Kelantan saja. Tuan-tuan, pemuda-pemuda adalah orang yang cemerlang, orang yang steady, orang yang standard dengan pendirian, ada sikap, ada kekuatan. Kita tengok ada di kalangan kita jadi tokai budu, kaya-kaya, tak ada siapa dia ambil tolong pun, kajian tolong pun dengan berdikari. Ada di kalangan kita orang patah geting, kedah geting, boleh jadi tokai yang besar, tak ada ambil pinjaman pun. Ayo nak boleh pinjaman bank, gila nak tahu. Di bank nak pergi Kota Baru, ingat tak senang kau nak boleh pinjaman. So kalau boleh pinjaman, pegawai-pegawai bank ada tu, kita lagi buka akaun, nak pergi ke dia. Payah lagi, berkeruk lagi buka. Kaya tak cukup batu, kaya tak cukup banding, apa buka 2 akaun boleh ni. 2 akaun. Jadi kita nak buka akaun di bank dia ni, semua apa abdi kita nak kena cacat. Allah boleh tak kena, bunga klik, wali pula cari kakak, wagi pula ongkau ni tak ada lagi. Dia nak bodoh kita tu sekalian. Sedangkan bank tu dia nak nego dengan kita bila kita nyimpan di bank dia. Dengan bank sendiri boleh tanya dalam kepala bahawa kita ni hina. Dan kita pula kita tahu pula kita ni tak tahu hak kita yang sebenar, kita pun koyong di bank. Walau kita ni lah, ada kita baru ada bank. Kalau aku tak ada mu, aku tak ada bank. Nah, anak-anak aku kerja, makan gaji, boleh duit bulan ni, bayar aku mu, kalau kau okay, bayar aku, kalau kau tak ambil, kau tak apa. Tapi kalau kerja dapat syarat, nak kerja bayar aku bank. Ada yang mu buat bank, kerana adanya aku. Adanya raya. Ini dia tu sih. Jadi kita tak payah orang, kita pun ikut dia kata. Ambo dia kali kedua berkata kita nak masuk ke sini banyak. Dan mana duit kita tak kasih. Baru dia tunggu. Ada tidak? Ambil. Dia tanya di kalangan orang sini pandai, orang pegawai dan sebagainya, di pejabat pertanian, di pejabat mardi, di peladai, di mardi, di kada, di kapal. Dia kata dia letak tahap kita ni macam hamba, dia ni lagi, dia ni. Walau kalau kita tak nanya, mu tak makan kedai. Kalau aku tak lagi kelau, aku tak lagi kelau, mu tak lagi makan ikan. Kalau aku tak lagi rakyat kampung, mu tak lagi makan ikan. Patut dia bersyukur dengan adanya kita, tapi kita dipandang hina, kita diletakkan di tempat yang teruk dan satu sikap dia ada dalam kepimpinan Allah. Amba dengar dalam ceramahnya pada suatu masa dahulu bahawa kita jangan berkaya sangat oleh kampung. Ni sikap mereka supaya kita ni pak kita buat Isra' tapi balas pura. Pak buat Isra' Mi'raj, UMNO buat Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj sebut lagi nama bos standard tu, Isra' dan Mi'raj. Global. Naik langit ni antara matlamat Amos sebut tadinya nak hibu hati Nabi, nak menerima ibadat semaya, nak supaya keyakinan Nabi lebih yakin bila melihat Allah Ta'ala sendiri di Sidratul Muntaha. Antaranya lagi disebut dalam kitab-kitab moden terbaru ni ulama menulis, ialah nak menggambarkan kepada manusia bahawa kita Islam ini adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Hari ini orang kata Islam bawah, orang tak lakri rujuk ke perlembagaan Malaysia. Quran hadis tak ada dalam perlembagaan. Tak ada dalam perlembagaan. Agama Islam adalah agama rasmi. Mana-mana agama lain boleh mengamal tanpa ditekan dan dipaksa. Tidak ada paksa dalam agama. Tu je tak ada dalam negara. Quran hadis rujuk ke tak ada. Perlembagaan negara, undang-undang negara tak ada.
Orang kata curi gerak tangan, dia kata orang curi kena 5 tahun penjara. Dia tak tahu, dia tak orang putih kata. Hak orang kata, dia tak pakai, dia pakai hak orang putih kata. Pak kita nak sokong gana lagi tuan sekalian. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah Taala sebut, jangan sekali-kali kamu condong. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, yakni orang yang tak letak pada tempatnya, tidak melaksanakan hukum Allah Taala, melaksanakan hukum Taurat. Ini dia pemuda-pemuda sekalian. Mu jangan condong. Kalau pakoh, kalau sokong, kalau jual nak pula dewa daci, tak tahu. Condong hati tu tak jual ada amnu. Tak ada. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Zalim-zalim ni kita kena faham. Makna zalim ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu makna zalim. Belik kita tua tu. Tanya orang yang tadi mana panglima ni. Tanya Ustaz Nomen, apa makna zalim? Zalim kita sebutnya ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang betul sebenar. Kita tukar hati. Itu zalim belaka. Ia tak nanti kau kerak kelingin kita bahawa kita panggil zalim. Tak nanti kau curi selipar kita bahawa kita panggil zalim. Zalim ini adalah semua benda. Hak orang kata begitu, dia kata begini. Dia sama satu. Maka itu ialah zalim. Jadi wala tarkanu, jangan sekali-kali cedera kepada orang zalim ni, kerana orang zalim ni fatamassakumun nar. Kelak kamu akan dijilat, akan dibakar dengan api neraka. Allahu Akbar. Ini dia tuan-tuan sekalian. Ini dia muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Perjuangan yang kita letak. Dan kita lawan dia, bukan nak bunuh dia. Kita lawan bukan nak bunuh dia. Kita lawan dia, nak khabar dia dan nak memberi inzar, memberi peringatan kepada mereka bahawa kamu hendaklah melaksanakan perintah Allah. Sekiranya kamu melaksanakan perintah Allah, maka hari ini kami akan berhenti daripada mengasak dan menyerah serta bercara dengan anda sekalian. Kami berhenti, kita akan berhenti kalau dia melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan dia berlaku adil di dalam pemerintahannya. Ingatlah bahawa pertama-tama yang mendapat bayungan arsy Allah Ta'ala, 7 golongan yang mendapat arsy Allah Ta'ala di pada masa nanti ialah, pertama-tamanya sekali ialah imamun adil, pemimpin yang adil. Tuhan untuk Nabi kata pemimpin yang adil. Adil tadi meletakkan sesuatu pada tempat, lawan kepada zalim tadi. Allahu Akbar. Jadi inilah perjuangan kita yang mulia. Walaupun kata berjuang tak membangun, perjuangan demo nak pembangunan semata-mata tak jadi apa juga. Kita melihat bagaimana pembangunan yang ada di luar pada Kelantan. Tengoklah sendiri bagaimana pembangunan yang ada di seluruh dunia. Tidak mempunyai arti apa-apa. Bahkan mendatangkan mudarat kepada kita kerana kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesiapa yang meninggalkan bersibuk-sibuk dengan perkara-perkara agama, maka Allah akan meninggalkan mereka dan Allah akan sibukkan mereka dengan urusan dunia mereka. Dia akan sibuk. Dia kata tak ada kamu. Dia akan mengerti terlepas akhir sekali. Tubik berada, tubik Islam hadari. Itu punuh, kohok punuh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah pun menarik rahmat dia daripada orang-orang tersebut. Daripada amno, Allah Ta'ala tarik rahmat kasih sayang dia, dia lepas menjaga sendiri negeri. Orang nak tanya, orang nak curi, orang nak apa, mu jaga sendiri. Aku tak kena jaga. Ini dia mesti. Supaya juga kita ada umur. Kita nak tinggal tak pernah sebut-sebut tu umur kita. Kata buatlah ni, dia pecah umur kuat. Kita nak turun tangga tu tinggal pada Tuhan. Suruh pada Tuhan umur kita tu. Ada orang tak suruh Tuhan. Dia turun jak menjung. Tak kata tak betul pun mungkin.
Bismillah tak baca, la haula wala quwata illa billah tak baca. Tak pakai rumah dia dengan beberapa zikir yang tertentu. Akhirnya berlaku. Dia ada kenderaan, dia punya kenderaan. Dia tinggal kereta bentuk kereta koci, turun. Dia tak suruh kepada Allah Ta'ala. Kita nak harap pada koci kereta saja. Kau orang ada mutu, dia pun koci mangga, dia koci dah mangga, yakin dia. Gigi tengok mutu tak ada juga, nyawa lagi demo juga, mutu baru habis seminggu. Pasal apa orang boleh curi? Lalu budak-budak dia guna IC. Dari botol dia bawa cukup ada mangga. Cabut selalu, lekang, buka punya. Tetapi jika kita bersama dengan Allah Ta'ala, kita nak tinggal baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong jaga abang mutu aku. Aku suruh kamu, Ya Allah. Tawakal tu ni, aku suruh kamu, Ya Allah, mutu aku. InsyaAllah, dia ada semula. Hatta nak letak selipar di Masjidil Haram sekalipun cuma baca dengan tu, ambo terang berapa kali tu. Garanti, yakin? Garanti. Tu ikhlas selipar. Tanya orang di Mekah. Sore-sore 5 pasal, sore-sore ikhlas. Ada setengah dia membawa cerita ikhlas selipar, dia beli sekali 5 selipar dia kena, dia berkuk sekali. Dia beli Malaysia, selipar dia berkuk, dia bawa sekali 5 orang di Mekah. Dia takut orang curi, pakasal lagi, curi pakasal lagi. Walau dengan selipar tu, dengan selipar tu tuan-tuan sekalian. Sampai aku harus bumi pun hamba. Tak ilah kalau kita serah kepada Allah Ta'ala. Ni selipar, ni rumah, nak jaga tinggalan dia, tinggal kenderaan, nak jaga negeri, jaga negara, kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala belakang. Maka Allah Ta'ala nak suruh kita berasa bahawa dunia ni kecil. Dia naik Nabi Muhammad, dia tinggi, dia kelih, dunia ni bulat kecil. Dan dia suruh merasakan bahawa Islamlah yang menguasai, mesti menguasai dunia ini. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa sesungguhnya bumi ini, kekayaan bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Orang yang soleh yang mewarisi bumi kekayaan ini, kekayaan. Tapi hari ini kita melihat kenapa kekayaan bumi, minyak dan sebagainya, orang tak berapa mukmin yang menguasainya. Mungkin kerana silap di kalangan kita, anak-anak kita, di kalangan kita rakyat Malaysia, kita tidak benar-benar mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi yang aku wariskan kepada hamba-Ku yang soleh. Tiba-tiba hari ini, negeri pasal bumi kita nak lipat esok. Ini kita kena perjuangkan tuan-tuan sekalian. Bagaimana negeri Kelantan kita membangun kota baru, kita melihat membangun sampai hari ini. Orang Cina tak boleh nak tukar dah mana kan? Kerana masih seimbang. Tapi apa bimbang anak-anak muda hari ini? Anak-anak muda hari ini hak dia nak ganti bumi Kelantan kita. Negeri lain habis, tak Cina habis dah kan. Kota baru dah lekung dah. Minta sedar bangetlah anak-anak kita sekalian supaya bangkit, berjuang, berlumba dengan bangsa-bangsa asing di kota baru dalam negeri kita daripada diambil oleh orang lain. Ini perjuangan kita tu sekalian. Dia UMNO luar besar dalam perhimpunan Cina, orang Cina di kota baru pada tahun lepas, Dewan Perniagaan Cina, dia telah mengatakan bahawa sekiranya hamba diberi peluang untuk memerintah Kelantan dan menjadi menteri besar, hamba akan beri segala kemudahan dan permintaan orang-orang bangsa Cina dalam negeri Kelantan. Hari ini untuk buka sikit-sikit. Lalu itu sekali kita kena tegak dah. Orang tu Cina, orang ni Cina. Kita kena tegak dah. Tapi kalau UMNO boleh, habis dia akan buat sekolah Johor Bahru, Kuala Lumpur dan supaya negeri Pulau Pinang dan seluruh negeri di dalam negara kita. UMNO akan buat. Bukan kuasa raja, kuasa pemerintah pada masa itu. Nak guna atas esko mesyuarat raja ni, Presiden tak boleh. Itu je. Jadi inilah amanah sebutnya tugas sekalian, betapa pentingnya kita menyedari bahawa penting sangat kita mengekalkan kemenangan yang ada ini supaya kepimpinan kita ada ni dapat meneruskan lagi agenda pemerintahan di negeri Kelantan dan kita tidak izinkan kelak malam dibuka dalam semula pada Kelantan.
Disko dibuka semula, kasino dibuka semula seperti tahun sebelum tahun 90 yang lalu. Dengan semangat Isra dan Mi'raj inilah tuan-tuan sekalian, kita harus bangkit, berada di tempat yang tinggi dan meletakkan Islam di tempat yang tinggi. Dan bila kita meletakkan Islam di tempat yang tinggi, maka martabat kita, kehebatan umat Islam akan lebih terserlap dan akan lebih diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak akan tarik, tidak beri kepada bangsa lain, kaum lain selain daripada kita. Inilah beberapa kesedaran, semangat ataupun ceramahlah daripada hamba pada malam ini untuk sama-sama tuan-tuan berfikir dengan Isra dan Mi'raj yang akan dikupas oleh Ustaz Syed sebentar nanti. Hamba harapnya tuan-tuan biarlah berasa kita ni besar dalam bumi kita sendiri, negeri kita sendiri. Biar kita berasa kita ni hak kita, bumi Kelantan, bukan hak orang lain. Jangan suruh hak orang lain. Maka kita kena bersama-sama dengan kepimpinan yang ada, tidak sebagaimana yang UMNO. Bagaimana kita dengar pembangunan di yayasan apa dia ni di Johor Bahru, hampir suku negeri Johor telah diserahkan pelaburannya kepada jutawan-jutawan Singapura. Dia pergi sikit nak suruh habis. Di mana pembangunan Iskandar pembangunan Iskandar ni suatu tempat yang bebas orang Singapura masuk, melabur, hidup situ suka di negara Singapura. Dia akan buka ke seluar-luarnya pelaburan kepada orang Singapura. Jadi hak-hak akan diberi. Jadi itulah, sekadar itulah merasa sekalian bahawa besarnya kita kena mikir dengan sepenuh Isra dan Mi'raj pada malam ini, sama besar dengan kita mikir nasib agama Islam dan kita mikir nasib kita di akhirat nanti. Kita mesti mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.